ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini kita berhenti untuk beberapa siri dari pasal yang pertama berkenaan dengan salat, untuk kita beri laluan kepada puasa insyaAllah bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita insyaAllah. Fasal yang ketiga, qala al-musannif al-'allamah al-Syekh Sa'id Hawa rahimahullah fima naqala an Ihya Ulumuddin nafa'allah bi'ulumihima fi darain amin. Urgensi puasa dalam tazkiyatun nafs, terjemahan pada ahamiyah, kepentingan ataupun keutamaan puasa dalam tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kerana kita berada dalam bab yang berkait dengan wasail tazkiyah, sarana-sarana tazkiyah ataupun jalan-jalan untuk kita menyucikan jiwa. Jadi salah satu daripada wasilah ataupun sarana tazkiyah yang penting adalah puasa, di mana dia menduduki darjat ketiga setelah salat dan juga zakat. Kerana di antara syahwat besar yang bisa membuat manusia, yang boleh menyebabkan manusia menyimpang, adalah syahwat perut dan kemaluan. Syahwatil al-batni wal faraj. Sedangkan puasa merupakan pembiasaan terhadap jiwa untuk mengendalikan kedua syahwat tersebut. Jadi puasa ni membiasakan diri kita, jiwa kita untuk mengendalikan kedua-dua syahwat ataupun keinginan tersebut. Yang jika dibiarkan melampau, maka dia akan merosakkan kita. Oleh sebab itu, puasa merupakan faktor penting dalam tazkiyatun nafs. Jadi oleh kerana puasa ni dia membiasakan kita untuk kontrol nafsu kita, terutamanya nafsu perut dan juga nafsu farash tadi ni, maka itu meletakkan dia menjadi satu faktor penting dalam proses penyucian jiwa. Jika kesabaran termasuk kedudukan jiwa yang tertinggi, maka puasa merupakan pembiasaan jiwa untuk bersabar. Jadi di antara maqam an-nafs, kedudukan jiwa yang tertinggi ini adalah sabar. Maqam as-sabr. Maqam dipanggil dalam istilah sufi lah, maqam. Dia ada ahwal, ada maqam. Maqam kedudukan jiwa yang stabil, nafsul mutmainnah. Yang kita cari itu tidak memadai dengan nafsul lawamah. Nafsu ni ada tiga, jiwa manusia ada tiga jenis. Yang pertama al-ammaratu bis-su', jiwa yang senantiasa membisikkan tuan dia untuk melakukan kejahatan. Jiwa yang lebih tinggi daripada itu, yang lebih baik, iaitu al-lawamah, jiwa yang sentiasa mengkoreksi dirinya lah. Mana tak stabil, belum stabil, tapi sentiasa dipanggil turun naik. Dan bila melakukan kejahatan, jiwa ini akan memprotes, akan memberontak, akan berkata kepada tuan dia, kamu tidak takutkah kemurkaan Allah? Nanti Allah masukkan kamu dalam neraka. Tapi ada kalanya jiwa ini tewas.
dia tewas, tapi dia kembali kepada Allah. Tapi yang dikehendaki oleh syariat itu ialah jiwa yang al-mutmainnah, yang teguh, yang tetap, yang sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi itulah yang makam. Di sana ada makam-makam yang perlu dicapai, makam-makam jiwa, makam ikhlas, makam sabar, makam taqwa dan sebagainya lagi. Jadi oleh kerana di antara makam jiwa yang paling tinggi ialah sabar, maka di situlah letaknya kedudukan puasa. Selain daripada membendung, puasa ni membendung keinginan kita untuk menjadi benteng daripada melakukan dosa, sebagaimana Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis, as-sawmu junnatun, puasa ni adalah junnah. Junnah ni adalah perisai. Yang perisai yang mana yang kalau orang dulu tu yang biasa bentuk bulat, yang digunakan untuk menangkis tetakan pedang ataupun tusukan dan senjata lah. Itu dia junnatun, perisai. Jadi begitulah Nabi sebut, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah perisai. Kata orang ulama, di dunia ini perisai daripada maksiat, dan di akhirat pula puasa ini adalah perisai daripada neraka. Dan pada yang sama, kata pengarang kitab kita ini, puasa ni juga dia membiasakan kita dengan sabar. Dan sabar ini salah satu daripada makam jiwa yang tertinggi. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah hadis, sabda Nabi SAW, as-sawmu nisfus sabr. Puasa adalah separuh kesabaran. Puasa adalah separuh kesabaran. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis hasan. Allah telah menjadikan puasa sebagai sarana untuk mencapai darjat taqwa. Firman-Nya, jadi kita dah temu tiga lah. Tiga daripada fungsi puasa. Yang pertama, puasa ni mendidik kita untuk membendung keinginan diri, terutama sekali keinginan makan, perut dan juga faraj. Dalam istilah bahasa Arab, istilah al-faraj itu bila disebut umum, maka dia merujuk kepada lelaki perempuan. Ya, tapi bila disebut secara khusus, bila istilah faraj itu merujuk pada perempuan lah. Tapi kalau dalam istilah umum, contoh bisa disebut menjaga, dia panggil syahwatul faraj, maka dia merujuk kepada keinginan lelaki dan perempuan lah, di antara satu sama lain. Jadi itu yang pertama, puasa ni menjadi benteng. Yang kedua, puasa ini mendidik kita dengan kesabaran. Yang ketiganya adalah taqwa. Allah telah menjadikan puasa sebagai sarana untuk mencapai darjat taqwa. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah tuntutan Allah kepada para hamba. Takwa sama dengan tazkiyatun nafs. Bahkan takwa itu sendiri adalah tazkiyatun nafs. Jadi seolah-olah pengarang kitab kita ini dia mentafsirkan, wahai orang beriman, diwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yakni agar kamu menyucikan jiwa. Agar kamu menyucikan jiwa. Firman Allah lagi, dan jiwa serta penyempurnaannya.
yakni ciptaan yang Allah Ta'ala berikan kepada jiwa itu. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ini Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan yang Allah Ta'ala jadikan pada jiwa itu, sehingga jiwa manusia ini merupakan jiwa yang paling bernilai lah bagi makhluk bumi. Ya, kerana jiwa dia ini ada unsur malaikat, iaitu unsur mengenal, dapat mengenal, dapat dipanggil. Bahkan kalau kita lihat daripada kisah Nabi Adam AS yang mula-mula disebut oleh Allah dalam Quran, iaitu di awal surah Al-Baqarah, Adam ini mencapai satu martabat yang lebih tinggi daripada malaikat dari sudut penciptaan. Kerana belum apa-apa lagi, setelah selesai penciptaan pun Allah Ta'ala suruh malaikat menghormati Adam AS. Iaitu setelah ditiupkan ruh. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotori jiwa. Puasa ada yang sunnah dan ada yang wajib. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, satu perkara yang penting dalam hidup kita ini, selain daripada kita mengenali agama, mengenali agama ini merangkumi 3 unsur lah. Mengenal Allah, mengenal Islam, dan juga mengenal agama, mengenal Rasul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Aku redha. Mana kenal tu sampai ke tahap hati ni puas hati. Redha, maknanya tak ada sanksi lagi. Memang saya, hati kita berkata, saya memang bila-bila pun saya memang setuju sungguh-sungguh dengan Allah, dengan Islam, dan juga dengan Nabi Muhammad SAW. Mana tu redha. Raditu billahi rabba wa bil Islam. Kenal sampai tahap redha. Raditu billahi rabba wa bil Islam din Muhammad nabiyyan wa rasul. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr, bila Allah Ta'ala menjemput orang beriman untuk masuk syurga, Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Menggunakan kata redha juga. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha, radiyatan mardiyatan, dan kamu diredai oleh Allah. Jadi sama juga Allah. Rasulullah mengajar kita untuk berzikir pada setiap pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Jadi aku redha, hatiku redha. Dan redha ini tak akan tercapai kalau kita tak kenal. Mustahil. Orang yang tidak mengenali sesuatu, tiba-tiba dia kata dia redha. Jadi maknanya dia ikut-ikut orang. Ataupun dia bohong, macam orang munafik, dia berbohong. Jadi selain daripada kita perlu mengenali agama tadi, merangkumi 3 tadi, kita juga perlu sungguh-sungguh mengenali jiwa kita, mengenali diri, kenal diri sendiri, kenal jiwa. Yang mana satu sebenarnya kita ni, jiwa ke raga? Kan ada 2, jiwa raga, tubuh ke ataupun jiwa. Jadi, hakikat diri kita sebenarnya apa dia? Yang kekal dalam hidup kita ni, yang tak berubah tu apa dia? Dia sudah tentunya adalah jiwa. Dari Imam Al-Ghazali rahimahullah,
ada 4 ungkapan yang merujuk pada jiwa dalam Quran. Yang pertama an-nafs, yang kedua ar-ruh, yang ketiga al-qalb, yang keempat al-aql. Jadi keempat-empat itu adalah ungkapan Quran merujuk kepada jiwa. Ungkapan Quran merujuk kepada jiwa. Ungkapan raga pula, orang Melayu kata jiwa raga. Itu digunakan tanah lah, unsur tanah. Ada ketika yang disebut at-tin, disebut al-hama'il masnun, nah, tanah liat yang berbau, yang diuli dan dibiarkan berbau. Kemudian baru dibentuk menjadi bentuk-bentuk. Jadi itu Quran menggunakan beberapa istilah untuk merujuk kepada tubuh. At-tin, tanah, at-turab, dan lagi salsalin, tembikar, disebut juga tu. Tembikar yang bila diketuk dia berbunyi, digunakan juga istilah itu. Istilah yang merujuk pada tubuh. Tapi semuanya itu memberi maksud tanah, beri makna tanah. Tapi itu tidak membezakan kita dengan makhluk lain. Kerana makhluk-makhluk lain juga adalah ciptaan daripada tanah. Makhluk bumi lah khususnya. Yang sebenarnya yang menjadi hakikat sebenar diri kita itu adalah apa yang disebut sebagai ruh. Wa idza nafakhtu fihi wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, apabila idza sawaitu, bila aku telah menyempurnakan kejadiannya, yakni kejadian Adam daripada tanah, wa idza wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ke dalamnya dari ruhku. Kata ulama, idafat li tashrif, dari ruh ciptaanku, maksudnya ruh ciptaanku yang mulia. Itu maknanya macam Baitullah, rumah Allah. Bukan idafat itu idafat. Makna rumah Allah itu masjid lah. Masjidnya ataupun Kaabah, Baitullah. Itu bukan makna Allah Ta'ala tinggal di situ. Tapi maknanya ialah rumah yang istimewa ataupun yang khusus, yang mulia di sisiku. Itu makna. Begitu ruh Adam AS ni adalah ruh yang paling hebat lah. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu, oleh kerana pentingnya kita mengenali jiwa ini, maka para ulama-ulama menyebutkan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Walaupun ada yang kata hadis, tapi di sisi muhadisin tidak ditemui lah yang mana-mana ungkapan itu dalam rujukan hadis, tidak dinakalkan, tidak ada sanad, tidak ada ataupun kita sebut tidak ada pengesahan daripada muhadisin bahawa itu hadis. Maka kita sebut saja dia sebagai ungkapan daripada ulama. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang siapa yang kenal dirinya, maka nescaya dia akan kenal lah Tuhan dia. Jadi sebab itu pentingnya penyucian jiwa ini, salah satu daripadanya adalah dengan puasa. Puasa ada yang sunnah dan ada yang wajib. Hukum hakamnya sudah diketahui oleh orang yang hidup dalam lingkungan Islam. Mana orang yang hidup dalam lingkungan Islam, dia sudah tahu hukum hakam puasa. Kerana buku ini berkaitan dengan tazkiyatun nafs, oleh kerana buku ini ditulis dengan tujuan untuk penyucian jiwa, maka kami membatasi diri pada masalah adab-adab orang yang berpuasa. Kerana dengan adab-adab tersebut, puasa akan dapat menunaikan peranannya yang terbesar dalam tazkiyah.
Jadi ada banyak orang sufi, begitu juga ahli falsafah, mereka menggunakan istilah adab. Mungkin kerana mengambil daripada asar yang masyhur. Tapi di sisi muhaddisin pun tidak tidak sabit. Wallahu a'lam, mungkin boleh kita semaklah. Iaitu ungkapan yang dinakalkan dan disandarkan kepada Nabi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidik adabnya kepadaku, fa ahsana ta'dibi, dan dia memperelokkan, menyempurnakan penerapan adab itu pada diriku. Tapi di sisi dia, hadis ini adalah hadis yang masyhur lah. Yang sedari daripada kecil lagi memang mula-mula celik, kita kata mula mengaji agama lah, selalu ustaz sebut, selalu orang sebut lah hadis ni. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi menyebutkan Tuhanku telah mengajar adab kepadaku, dan lalu dia memperelokkan pengajaran adab itu. Mana bukan Allah Ta'ala bukan ajar sikit-sikit lah, bukan ajar sambil-sambil, tapi memang ajar adab dengan sempurna. Jadi sebab itu dalam hidup kita ni, sebenarnya dalam Islam ni dia penuh dengan adab. Adab cakap, adab makan, adab dipanggil bergaul, adab suami isteri, adab dengan ibu bapa dan sebagainya. Dan tapi asalnya yang lebih tepat dengan istilah syaraknya ialah akhlak. Akhlak, sebab itu digunakan dalam Quran. Innaka la'ala khuluqin azimin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar, ya Allah Ta'ala guna istilah, ada dua takkid di situ. Innaka la'ala khuluqin azimin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad. Inna tu dah satu takkid. Innaka lam tu la'ala khuluqin azimin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Kemudian disebut nama agung lagi, khuluqin azimin. Surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Ini surah Al-Qalam di antara surah yang awal turun. Surah yang awal turun. Surah Iqra, ini surah yang awal turun. Surah Iqra, surah Al-Muddathir, iaitu yang ada ayat Qum fa'anzir, bangun wahai Muhammad, beri peringatan. Ayat dakwah depan. Dan juga Iqra, wahyu yang pertama. Kemudian wahyu yang di antara yang awal juga. Wahyu yang kedua lah kita kata. Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir itu Qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Yang ketiga ya Al-Muzammil. Ibadat. Ya Al-Muzammil qumil laila illa qalila min qiyamul lail. Yang keempatnya surah Al-Qalam. Yang pun di antara yang awal juga menyebut tentang akhlak. Jadi itu menggambarkan sejak daripada awal lagi penerapan, kalau betul ialah istilah tu kita guna lah, penerapan akhlak ini sejak daripada awal lagi. Allah Ta'ala dah jelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi sama ada istilah adab ke ataupun istilah akhlak,
Dalam hidup kita ini, mana kita kena sentiasa mengambil berat soalan adab dan juga akhlak ini. Termasuk puasa. Mana tak madai dengan sekadar kita puasa fiqh. Maknanya asalkan puasa sah saja. Tapi di segi adab-adab, dari segi seni puasa, dari segi peranan puasa itu. Sebab tu kalau kita jaga adab ni, maknanya kita akan jagalah tubuh kita daripada dosa dan sebagainya. Kerana itu kerana buku ini berkaitan dengan tazkiyatun nafs, maka kami, ini penulis, membatasi diri pada masalah adab-adab orang yang berpuasa. Kerana dengan adab-adab tersebut, puasa akan dapat menunaikan perannya yang terbesar dalam tazkiyah, fungsinya yang terbesar dalam tazkiyah. Jadi seolah-olah pengarang kitab kita ini, dia nak jelas pada kita, tanpa jaga adab, mana puasa tu tak akan beri peranan pada tazkiyah. Dia hanya sah sajalah. Sah, puasa sah tapi tak ada kesan taqwa. Kesan kesabaran pun tidak ada. Kesan penjagaan daripada maksiat pun mungkin tak timbul. Kemudian tajuk yang berikutnya, rahsia puasa dan syarat-syarat batinnya. Ketahuilah bahawa puasa ada 3 tingkatan. Puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang super khusus. Jadi puasa yang paling khusus. Dalam bahasa Arabnya disebut saumul umum, itu puasa orang awam. Kemudian saumul khusus, puasa orang khusus, iaitu puasa awliya Allah. Puasa awliya Allah. Puasa as-salihin. Puasa orang-orang salih. Kemudian saumul khususil khusus. Di kalangan awliya Allah as-salihin itu ada lagi orang yang di kalangan orang salih itu ada lagi dipanggil orang yang lebih, yang paling istimewa. As-sabiqun. Kalau tadi boleh kita andaikan dia maksudkan, kita kata puasa ashabul yamin. Kemudian kalau khususnya adalah puasa as-sabiqun, iaitu awliya Allah. Puasa awliya Allah. Puasa orang awam ialah menahan perut dan kemaluan dari memperturutkan syahwat, iaitu dari makan, minum dan juga jima. Puasa orang khusus, ini puasa as-salihin, ialah menahan dengan makna menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan semua anggota badan dari berbagai dosa. Jadi sekurang-kurangnya dari sinilah barulah tercapai takwa itu. Kerana maksud takwa ini ialah mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Jadi sekurang-kurangnya yang perlu kita capai untuk memperolehi atau mencapai maqasid puasa itu takwa ialah dengan kita puasa sebagaimana puasa khusus. Iaitu di samping tak makan, tak minum dan tidak berjimak pada siang hari, kita juga menjaga pendengaran, penglihatan, lidah kita, tangan, kaki dan sebagainya. Sedangkan puasa orang super khusus, iaitu khususul khusus, puasa yang paling khusus, iaitu puasa hati. Makna malingkan hati dari berbagai keinginan yang rendah dan fikiran-fikiran yang tidak berharga. Juga menahan hati dari selain Allah secara total. Dan puasa ini menjadi batal. Makna puasa khususul khusus, puasa yang paling istimewa ini, puasa super khusus ini menjadi batal kerana yakni dengan maksud apabila wujudnya fikiran tentang selain Allah.
Bila tak ikhlas contohnya. Bila tak ikhlas, maknanya di sisi orang-orang yang mencapai martabat ini dikira tak ada lah puasa bagi dia batal. Secara total. Dan puasa ini dan hari akhirat. Dan puasa ini menjadi batal kerana fikiran tentang selain Allah. Selain Allah dan selain hari akhirat. Mana fikiran. Bila lah hatinya itu bersarang, fikiran selain Allah dan hari akhirat. Mana dia memikirkan tentang dunia, memikirkan tentang nafsu, maka dia dikira seolah macam tak berpuasa lah bagi dia. Dan bagi orang yang mencapai darjat ini. Kerana, kena tambah sikit tu. Dan kerana menjadi batal, kerana fikiran tentang dunia. Okay. Juga menjadi batal bila wujud fikiran tentang dunia dalam hati. Kecuali dunia yang dimaksudkan untuk agama. Kerana dunia yang dimaksudkan untuk agama tersebut sudah termasuk bekal akhirat. Dan tidak lagi dikatakan sebagai dunia. Jadi sebab itu, bila orang menyimpulkan bahawasanya Imam Ghazali, kerana kitab ni dia dinaqal daripada Imam Ghazali, menolak dunia sepenuhnya, itu satu kefahaman yang tak betul lah. Imam Ghazali menolak dunia yang memalingkan daripada akhirat. Kerana dia sendiri sebut, dia kata, dunia yang dimaksudkan untuk agama. Makna dunia yang perlu ditolak. Yang kalau ada ni, kalau puasa pun tak memberi makna bagi orang yang mencapai darjat khusus-khusus ni, ialah dunia yang tidak ada kaitan dengan akhirat. Kerana kata dia dunia yang dimaksudkan untuk agama, dunia kalau ada kaitan dengan agama, maka dia termasuk dalam bekalan akhirat. Sebab itu bila seseorang itu, contoh macam Abdurrahman bin Auf, kaya, Sayyidina Abu Bakar, maka ada kekayaan, maka guna kekayaan itu untuk support perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dunia-dunia tapi akhirat. Dunia yang tidak ditolak oleh agama. Ini merupakan tingkatan para nabi. Ini dipanggil puasa khusus ini adalah tingkatan para nabi. Rasul, siddiqin, para siddiqin dan juga muqarrabin. Muqarrabin. Mana orang-orang yang berada sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan memperpanjang lebar penjelasannya secara lisan, tetapi kami akan merealisasikannya secara nyata. Jadi dari segi teori lah, dari segi teori dia kata dia tak nak sembang panjang pasal ini, tapi dia nak sebut tentang macam mana nak realisasikan secara nyata, praktikal, nak terus kepada praktikal. Ia adalah konsentrasi penuh kepada Allah. Ini dipanggil khusus ni adalah memberi penumpuan penuh kepada Allah dan berpaling dari selainnya, dari selain Allah. Jadi kalau kita nak mencapai saumul khusus, maka hati kita ini kena memberi penumpuan penuh kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Iaitu semakna dengan firman Allah, katakanlah kepada mereka Allah. Kemudian ayatnya Qulillaha summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan kepada mereka Allah lah. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Kesesatan mereka. Biarkan kepada mereka untuk tenggelam dalam kesesatan mereka, bermain-main dalam kesesatan mereka. Adapun kami akan menumpukan sepenuh jiwa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Al-An'am ayat 91.
Di ayat ini bermula dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang musyrikin, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Tidaklah mereka memuliakan Allah, menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan, dengan sebenar-benar pengagungan. Idh qalu, tak kala mereka mengucapkan ma anzalallahu ala bashar min syai', tidak Allah menurunkan kepada mana-mana manusia sesuatu pun dari wahyunya. Qul, katakanlah ya Muhammad, man anzal kitab, siapa, kalau begitu siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa AS, itu Taurat, yang untuk menjadi nuran wa hudan linnas, untuk menjadi cahaya dan juga petunjuk bagi manusia. Kalau dah kamu menganggap Allah tidak pernah menurunkan mana-mana Rasul, padahal Muhammad SAW itu sama seperti Musa AS. Jadi begitu, siapa yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa AS? Jadi akhirnya Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad SAW, biarkanlah mereka dengan sikap mereka itu, kerana sampaikan kepada mereka, Allah lah yang menurunkan kitab Taurat dan dia juga lah yang menurunkan Al-Quran. Kemudian kamu tumpulah kepada menyampaikan dakwah Islam, pada mengamalkan Al-Quran yang disampaikan kepada kamu, dan biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka, kerana kamu hendaklah serius kalau mereka bermain-main dengan Quran dan dengan petunjuk Allah, tapi kamu kena serius dan tidak bermain lagi dalam kebenaran. Adapun puasa orang khusus ialah puasa orang saleh. Jadi dia dia dah sebut dua perincian, iaitu puasa disebut puasa secara umum lah, disebut secara umum puasa awam, dan juga secara umum puasa khususul khusus. Kemudian kata dia, adapun puasa orang khusus ialah puasa orang saleh. Mana yang tengah-tengah lah, awam, atas sekali kemuncak khususul khusus, di tengah itu puasa khusus, iaitu menahan anggota dari bagai dosa, sedangkan kesempurnaannya ialah dengan 6 perkara. Jadi kesempurnaan puasa khusus ini ialah dengan 6 perkara. Umum, iaitu puasa dengan menahan daripada dosa. Tapi kesempurnaannya itu dengan merangkumi 6. Pertama, menundukkan pandangan dan menahannya dari berkeliaran, memandang ke setiap hal yang dicela dibenci. InsyaAllah ini kita sambung lagi lah. Yang selepas ini, ada 6. Dipanggil 6 perkara yang perlu kita laksanakan kalau kita ingin untuk mencapai puasa yang sempurna, sekurang-kurangnya puasa khusus. Kalau tak dapat mencapai khusus sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz.